Masa depan era FM terjejas selepas tarian mempersendakan perayaan Thaipusam. Ismail Sabri disiasat berhubung 170 juta ringgit dalam safe house. Parlimen kini lebih bebas. Seorang pegawai kastam ditemui maut di Putrajaya dengan kabel terikat pada tubuh dan musim persiapan raya terganggu akibat kenaikan harga barangan keperluan. Saya Prabha Ganesan dan anda sedang menonton Intipati Berita Kuasa TV untuk Minggu 2 Mac sehingga 7 Mac 2025. Mungkinkah era FM berakhir akibat tarian TikTok? Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah mengeluarkan notis niat penggantungan lesen kepada pemegang lesen stesen radio era FM pada Mac 5. Jika maklum balas pemegang lesen tidak memuaskan dalam tempoh 30 hari, era FM bakal digantung. Banyak yang telah berlaku dan kami di Kuasa TV akan menguraikannya satu persatu. Awal minggu ini, TikTok era FM menyiarkan video penyampai radio mereka meniru tarian Kavadi sambil menyebut veil-veil diiringi gelak ketawa. Susulan kecaman hebat di media sosial, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengarahkan MCMC menjalankan siasatan terperinci. Tidak lama selepas itu, penyampai 3 pagi era Nabil Ahmad, Azad Jasmine dan Radin tampil memohon maaf. Nabil berkata, kami memohon maaf atas aksi kami yang kurang menyenangkan dan menyinggung hati segelintir pihak, terutamanya sahabat berbangsa India. Namun, 6 individu dari era FM termasuk Nabil, Azad dan Radin telah dibaikil ke Bukit Aman untuk siasatan polis pada Rabu 5 Mac. Ketua Polis Negara Razarudin Hussein memberitahu bernama bahawa kertas siasatan akan dihantar ke pejabat peguam negara dalam masa terdekat. Kini, era FM berdepan kemungkinan penggantungan operasi serta tindakan undang-undang jelaya terhadap individu yang terlibat. Namun, hanya sedikit kelegaan bagi pasukan era. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail memuji tindakan 3 penyampai era yang tampil memohon maaf. Tetapi keputusan pendakwaan terletak di tangan pejabat peguam negara yang berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Saifuddin Nasution hanya menguasai polis. 2 perkara boleh diperhatikan dalam kes ini. 1. Pemilihan PKR bakal berlaku dari April sehingga Mei 2025. Fahmi dan Saifuddin dijangka bertanding untuk jawatan dalam parti. PKR mempunyai bilangan ahli keturunan India tertinggi dalam mana-mana parti pelbagai kaum di Malaysia. Sentimen pengundi ini, pengundi India boleh mempengaruhi keputusan pemilihan Parti Keadilan. Presiden Parti Keadilan Anwar Ibrahim memimpin negara hari ini. Reaksi terhadap video TikTok era FM bakal mencetuskan lebih banyak perbincangan tentang sensitiviti agama dan budaya. Ketua Pengguna UMNO Muhammad Akmal Saleh mempertikaikan siasatan terhadap selebriti Haris Iskandar dan Cecilia Yap Song berkaitan insiden jualan sandwich keju dan ham di KK Mart Universiti Malaya. Beberapa jam selepas statement Akmal, MCMC mengenakan denda RM10,000 ke atas mereka, Yap dan Haris, dan meminta Meta menutup akaun Facebook mereka. Pada masa yang sama, JAKIM telah membuat aduan rasmi kepada MCMC terhadap individu yang dikatakan mempersendakan agama Islam. Kami di Kuasa TV menjangkakan lebih banyak kes berkaitan isu sensitif agama dan budaya akan muncul dalam masa terdekat. Inilah musim membuat laporan polis. Berita kedua, Ismail Sabri dan 170 juta ringgit Malaysia. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dijangka hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya hari ini, Jumaat 7 Mac. Ini berhubung penemuan 170 juta ringgit wang tunai dalam sebuah
Safe House susulan serbuat SPRM hujung minggu lalu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan dakwaan bahawa siasatan terhadap Ismail Sabri bermotif politik. Anwar berkata, jika ratusan juta ringgit ditemui di rumah anda, adakah ia tidak boleh disiasat? Jika begitu, lebih baik urus kongsi gelap, bukan kerajaan. Jika didakwa, Ismail Sabri akan menjadi bekas Perdana Menteri ketiga yang menghadapi pertuduhan jenayah kewangan selepas Najib Razak yang kini menjalani hukuman penjara tahun ketiga di penjara Kajang. Berita ketiga, Parlimen kini lebih bebas. Pada 5 Mac, Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2025 yang mengembalikan Akta Perkhidmatan Parlimen. RUU ini disokong oleh 2/3 ahli parlimen dengan 57 ahli parlimen tidak mengundi. Apabila diluluskan di Dewan Negara, parlimen akan kembali bebas daripada kawalan Jabatan Perdana Menteri. Namun satu kekurangan masih wujud. Perdana Menteri masih boleh mengawal parlimen dengan menghadkan dana operasi. Secara keseluruhan, ini adalah satu langkah besar dalam reformasi institusi yang disokong oleh kumpulan masyarakat sivil seperti Bersih C4 dan Ideas. Berita keempat, pegawai kastam maut dalam keadaan mencurigakan. Seorang pegawai kastam ditemukan maut di Pejabat Perbendaharaan Kementerian Kewangan Putrajaya pada 5 Mac. Mangsa yang masih tidak dinamakan berusia 45 tahun ditemui dengan leher dan kaki terikat menggunakan kabel pengikat. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Rusdi Muhammad Isa, kes ini setakat ini diklasifikasikan sebagai maut mengejut (SDR). Berita kelima, harga barangan keperluan naik menjelang raya. Terdapat kebimbangan besar mengenai bekalan dan harga barang keperluan menjelang Aidilfitri. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu menegaskan bekalan kelapa mencukupi, tetapi harga meningkat akibat permintaan tinggi dari China. Pada 3 Mac, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengarahkan pemulihan segera bekalan beras putih tempatan BBT. Terdapat juga laporan bahawa minyak masak paket bersaksidi 1 kilogram dan 2 kilogram semakin sukar didapati di pasar raya. Menjelang Ramadan dan Aidilfitri, isu harga barangan keperluan dijangka terus menjadi tumpuan utama. Anda menonton Intipati Berita Kuasa TV untuk minggu 2 Mac sehingga 7 Mac 2025. Tiada sidang parlimen minggu depan, mereka bercuti untuk berpuasa dan beraya. Tetapi kes kematian pegawai kastam dijangka terus mendapat perhatian dan Najib Razak masih di mahkamah. Sokong usaha kami dengan like dan subscribe. Kami perlukan sokongan anda. Sehingga minggu depan, bye!